ada soalan nak bertanya ke apa? Saya nak clarify balik. So daripada 96,000 apa ni, adakah kesemuanya sudah pergi cuba untuk menuntut? Sudah pergi. Kalau mula. So maksudnya 96,000 apa membabitkan 174 tu gagal untuk menuntut anak-anak mereka. Semua dalam dah cuba hari. tuntut sejak hari pertama, hari kedua lagi. Sebab waktu ditangkap tu kita tak ada bersama. Lepas kerja tengok tak ada. Jadi kita cari lah. Dia janjikan juga saya keluar daripada lokal, boleh cari anak. Tapi sampai sekarang saya tak dapat anak saya. Saya telefon, tapi orang kata call orang ni, call JKM ni. Sampai sekarang saya tak tahu anak saya. Jadi ditendang macam bola tadi. Tanya JKM kata polis. Bagi polis kata JKM. Sampai sekarang dah pergi dah. Dan JKM pun satu-satu JKM dia orang pergi. Pun tak ada istilah Pun tak tak ada ada. mak ayah tak tuntut anak. Dan dokumen original saya semua pada mereka. Kita takut dia ambil tindakan sebab nak tuntut anak tu tak berlaku sini. Sebab anak sendiri Kita pun ada anak. Bayangkan. Dia anak sendiri tu yang masalah, di rumah sendiri yang tak ada kaitan dengan GISBH. Itu lagi masalah. So apa justifikasinya? So kenyataan Ketua Polis Negara yang mengatakan bahawa mereka tak tuntut anak-anak tu tak betul. Kenyataan yang mengatakan bahawa mereka tak tuntut anak-anak sebab takut pembongkaran berlaku, itu tak betul. Sijil perkahwinan ada, sijil kelahiran anak-anak semua ada, ibu bapa ada, sebahagian besarnya bukan ahli GISBH. Anak-anak ada sebahagiannya tak belajar pun di sekolah GISBH. Ada yang ditahan di premis yang bukan rumah amal tadi, termasuklah rumah persendirian. So apa sebenarnya risikan yang dibuat sampai tangkapan ni macam menjala ikan kan? Habis semua orang, habis siapa punya kan? Kalau kata kita buat risikan, polis ni saya tahu kan, datuk saya polis kan, ada yang bapa saudara saya ada yang ketua polis negara, datuk saya ketua polis negeri, ada OCBD. So risikan polis ni kita tahu selalunya tepat Tapi dalam kes ni saya pelik, kenapa risikan tu jadi macam huru-hara kan? That's why kita minta cek sumber pertama. Yang kedua, kalau skopnya GISBH, kalau polis risiknya, kalau polis betul-betul target, kita duduk dalam rumah, bilik mana, pakai baju apa pun polis tahu. Tapi ini macam macam menjala tadi so ada benda yang macam Nizam cakap lah, macam ada benda yang tak berapa kena. Sebab itu kita sebagai rakyat kita persoalkan. Tapi yang nanya kan, Menteri Dalam Negeri cakap mereka kena ucap terima kasih sebab kerajaan selamatkan. Selamatkan apa? Awak bayangkan awak duduk di rumah sendiri, awak bukan ahli GISBH. Satu pagi awak ditahan oleh polis dengan JKM, masuk dalam lori, masuk dalam van, diangkut masuk pergi ke Pulapol, duduk sana, kena tahan sana berhari-hari dalam lokap bersama anak awak, ada yang menyusu, duduk sampai 12-14 hari, nak keluarkan tak boleh, nak keluar duit jaminan RM3,000, menyelamatkan ke atau menyiksa? Ini penyiksaan, dan sepatutnya Menteri Dalam Negeri kena minta maaf pada dia orang sebab telah salah tangkap, telah meletakkan mereka dalam penderitaan, duduk dalam lokap berhari-hari bersama anak mereka, dan kemudian menyusahkan mereka untuk menuntut anak-anak mereka. Tak termasuk trauma, tak termasuk kalau ibu yang baru melahir tu meroyan kan, tak termasuk Trauma anak. depresi kan, tak termasuk trauma anak. So banyak sebenarnya kesalahan dan dosa kerajaan ni, Menteri Dalam Negeri terhadap mereka. Patutnya Menteri Dalam Negeri yang minta maaf. Ada lagi? Siapa yang nak tanya lagi pasal yang dipaksa buat pengakuan ni? Tak ada yang tanya? Tak ada tanya? Borang tak nak tengok? Ni benda paling besar ni. Tengok. Tak tengok? Banyak-banyak tu mana yang paling Berat. berat?
Kesalahan paling berat. Umur pula kalau kita sebagai mak bapa. Kanak-kanak itu telah atau berdasarkan berkenaan telah dicederakan dari segi fizikal atau dicederakan dari segi emosi atau dianiaya dari segi seks oleh ibu bapa atau penjaganya dan anggota keluarga. Maksudnya adakah kesemua ibu bapa 96 orang ni mendapat borang yang sama? Ada yang dipaksa, ada yang anak kami. Itu orangnya. Dan setelah mereka tanda tangan ni benda tu, dia orang dapat tak anak dia kata nak benda tu tak nak apa. Kalau dapat dia tak ada sini. Kalau tak dapat dia dah duduk kat rumah dah. Kan? 4 orang kan? 4 orang anak. Bukan ahli JISBH, bukan pekerja JISBH, bukan duduk dalam rumah amal, rumah sendiri yang disewa sendiri, bayar sendiri, So, tapi diangkut. Walaupun dipaksa untuk ditandatangani borang tu, tapi anak masih juga tidak diberi. Itu yang kita kata, bila ibu bapa tak berapa faham undang-undang, tidak diwakili lawyer, awak pula paksa mengelirukan mereka, bagi tahu kalau sign borang ni anak-anak lepas daripada tahanan. Itu prosedur. Akhirnya inilah dokumen yang digunakan mungkin untuk dibawa ke mahkamah minta tahan lagi sebulan. Dan mungkin di-charge lah. Kalau awak tanda tangan borang ni, apa dia kata? Awak telah mengabaikan anak-anak. So sebab tu ada kes siasatan pengabaian anak-anak. Sebab apa? Sebab ada ibu bapa yang terpaksa sign benda ni. Dipaksa sign, ditipu, dikelirukan untuk sign benda ni. Ada pegawainya, nama pegawai pun ada kat sini. Pegawai pelindung pun ada kat sini. Ada orang berbeza. Ada orang berbeza. Ada orang berbeza. Itu apa tanggal tu? Dia suruh sign dulu baru tanda. Baru tanda. Sign dulu baru tanda. Dia bagi tahu tak apa sebenarnya borang ni? Tak. Dia kata sign je buat. Borang hijau tu tak ada. Tak ada siapa buat. Borang hijau tu borang satu lagi. Tanda dulu. Kesalahan apa ditahan, tak ada tulis. Dia charge je. Jadi yang tak ada Ni. tangkap. Yang masuk pelakon dia. Bos. Bawa sikit. Tak nak nampak muka. Nak nampak Kertas tu muka tak- saya. Kertas tu. Dia tak ada apa-apa tak. Dia buat sign ni. Ni, ada lagi. Tangan ni dekat mana tu? Tangan ni dekat mana? Di tangan ni masa tahan. Oh, dekat mana? Aku tahu apa. Ya. Ini sign dulu. Kesalahan tak tulis lagi. So kalau katalah pihak yang menahan nak tulis apa-apa kesalahan, boleh tak? Boleh lah. Tulislah kat sini. Ini dia suruh sign. Saya kena tangkap kat sini. Kenapa lah awak sign kan? Kenapa awak sign? Dia suruh apa? Sebab apa? Tak, dia suruh sign. Tak ada pilihan Dia sign. baca. Dia yang Sign je. pegang kertas, dia bagi pen je. Dia tak cakap apa-apa? Tak cakap apa-apa. Ini polis ke JKM? Polis. Kau dulu polis lah. Tak, ini JKM. Ini ada nama tak? Pegawai pelindung. Pelindung apa? Ada tulis tukar pegawai penganiaya. Pegawai pelindung. Yang ni dia tak ada terlibat dengan JSB langsung. Tak. Ada yang Tapi ditangkap Di rumah. tak ditangkap atas Saudara ini dia kerja dia memandu limo. Potensi limo, bukan ahli GISBH. Puan ini Suami isteri. suami suri rumah. Di rumah. Suri rumah. Jaga anak memang. Bukan ahli GISBH. Jaga anak sepenuh masa. 4 orang. Anak-anak sekolah menengah, sekolah kebangsaan. Anak-anak sekolah menengah, sekolah kebangsaan. Ya. Semua sekolah kebangsaan. Sekolah GISBH. Saya dah. Daripada darjah 1. So apa alasan? Alasan ajaran sesat tak boleh pakai. Alasan mengabaikan anak-anak, 4 dia jaga. memang tak ada bukti dengan apa pun dengan tak ada ni pun. Tak ada apa pun. Sudah. Itu yang kita kata salah risikan, salah tangkapan. Dan mereka terpaksa india duduk dalam sumbat dalam lokap, bawa anak-anak mereka dipisahkan,